Assalamualaikum. Kita teruskan perbincangan soalan bidang 2, masih objektif. Soalan nombor 21. Maklumat di bawah berkaitan sistem dalam badan manusia. Rizal menerima segala pengajaran yang disampaikan oleh gurunya di dalam kelas. Apabila masa peperiksaan, Rizal dapat menjawab soalan dengan tenang. Apakah sistem yang terlibat dalam proses di atas? Apa sistem yang setelah kita buat analisis berkaitan dengan penyataan berkaitan dengan seorang pelajar ni, apa sistem yang yang paling tepat dengan penyataan ini? Sistem saraf, sistem limfatik, sistem respiratori, sistem reproduktif. Jadi kita kena kuasai lah ni sistem-sistem ni. Bukan susah mana pun. Kita ingat balik je. Sistem saraf yang paling tepat dengan penyataan yang diberikan. Nah, saraf. Dua-dua, tengok gambar rajah ni, atlet gimnastik. Atlet gimnastik. Apakah sistem tenaga yang digunakan bagi rajah di atas? Aerobik, anaerobik laktik, glycolysis. Aerobik ni tempoh dia lama. Okey, gimnastik ni yang melibatkan acara yang menggunakan dia panggil ni lombol. Papan lombol. Acara gimnastik ni. Yang ni kalau laktik 10 second ke bawah. Jadi dia ni sederhana. Bila sederhana dia adalah sistem anaerobik laktik. Tak ada. Dia laktik. Dia laktik. Antara berikut yang manakah merupakan otot yang terdapat pada bahagian hamstring? Hamstring. Okey, ni soalan ni kalau ikut dia punya ni aras dia tinggi. Bukan tinggi sebab apa? Sebab dia nak nama otot yang kecil yang terdapat dalam di bahagian otot tersebut. Kalau ikut dalam buku teks, kita hanya belajar otot hamstring yang terdapat di bahagian belakang paha hamstring. Kalau depan paha, quadriceps. Okey. Kemungkinan soalan yang macam ni tak ada dalam SPM sebab dia nak soalan dia nak otot yang di bahagian hamstring. Saya takut ada calon pelajar yang keliru sebab kita faham dah tricep, bicep ni ada pada bahagian tangan sahaja. Tapi yang ni tak apa saja. Saya dedahkan juga info ni. Kalau bicep femoris ni terdapat pada bahagian hamstring. Otot kecil yang terdapat di bahagian hamstring iaitu belakang paha. Bicep femoris. 24. Apakah nama sendi dalam rajah di atas? Okey, ni sendi. Tengok ni, paha, betis, lutut, tulang apa ni? Kalau bahagian betis yang besar di atas ialah, saya bagi tip untuk memudahkan ingat itu. Tibai dia, tibia. Ni tibia. Yang ni bahagian paha, femur. Jadi dia nak nama sendi. Nama sendi kat sini. Sendi sini lutut tak boleh bergerak bebas. Dia menggunakan sendi ensel. Sendi ensel. Kalau boleh bergerak bebas yang tu sendi lesung. 25. Situasi manakah yang menunjukkan penggunaan sistem tenaga anaerobik laktik? Dalam sistem tenaga anaerobik tapi laktik. Laktik ni lebih 10 second sehingga 2 minit. Lompat jauh, anaerobik laktik. 800 meter, laktik. Lumba basikal beraya, aerobik. Mendagu 10 kali, laktik. B jawapan yang tepat. Apakah fungsi ligamen? Okey. Dekat sendi ada ligamen, ada tendon. Dia nak fungsi ligamen.
Menghubung dua tulang. Betul? Betul. Fungsi ligamen menghubung dua tulang. Tolong ingat. Dia menghubungkan antara tulang dengan tulang. Yang kedua, membenarkan pergerakan pada sendi. Membenar pergerakan pada sendi. Kita tengok lagi jawapan. Menghubungkan otot dengan tulang. Salah. Menyerap hentakan. Salah. 1 dan 2 jawapan dia A. Kalau menyerap hentakan, yang ini bukan ligamen. Yang ini apa dah dia panggil? Cartilage. Nah, cartilage. Cartilage. Kalau menghubung otot dengan tulang, tendon. Ingat noh. Menghubungkan otot dengan tulang, tendon. Menghubung dua tulang, ligamen. Menyerap hentakan, cartilage. (27) Okey. Kadang-kadang ada 1-2 soalan yang melibatkan pengiraan, tapi apapun formula diberikan. Guna formula sebaik mungkin yang ada. Guna formula. Keluaran jantung, seorang atlet berdaya tahan tinggi mempunyai kadar jantung rehat sebanyak 62 denyutan seminit. Ialah 5 liter per minit. Berapakah isi padu strok? Berapakah isi padu strok? Q ni ialah keluaran jantung. Formula dia KDJ. KDJ ni keluaran jantung. Berapa keluaran jantung dia? Ni kadar jantung 62 darab dengan isi padu strok. Isi padu strok dia ialah 5 liter per minit. 62 darab dengan 5. Dapat berapa? Tolong darab tak? 62 darab 5. 62 darab 5 dapat 310 ml. Mililiter. Okey. Tolong hati-hati, kadang-kadang dia tak tulis 310 ml. Dia sengaja dia nak kita tukar dalam unit liter. Kalau tukar dalam unit liter, dia akan jadi 3.10 liter. 28. Manakah yang berikut merupakan fungsi sistem otot? Fungsi sistem otot. Yang mana? Menyimpan maklumat, sistem saraf. Menghasilkan lokomotor. Okey, boleh jadi betul. C. Mengekalkan postur tubuh. Boleh jadi betul. D. Menyokong berat badan. Okey, menyokong berat badan. Yang paling tepat yang mana? Sistem otot. Sistem otot kalau menghasilkan lokomotor, dia tak boleh berfungsi sendirian dia sebab dia perlu menerima arahan daripada sistem saraf. Okey, bukan. Mengekalkan postur tubuh. Mengekalkan bentuk tubuh. Okey, betul. C. C. 29 di bawah menerangkan tentang sistem kardiovaskular. Ruang ni penerima darahnya oksigen. Nya oksigen ni maksudnya dia menerima darah yang kurang oksigen. Dinding otot dia nipis. Ruang dipisahkan oleh spektrum interatrium. Bermaksud ni bahagian atas. Bahagian atas jantung. Bahagian atas ada atas mula dengan huruf A. A ialah atrium. Tapi kena ingat apabila menerima darahnya oksigen, kurang oksigen, dia adalah atrium kanan. Atrium kanan. Kalau atrium kiri, yang ni menerima darah kaya oksigen.
Menerima darah kaya oksigen. Kalau ventricle, tugas dia lain, dia bukan menerima. Dia menghantar ataupun mengepam darah. Tugas ventricle ialah menghantar ataupun mengepam darah. Kalau kanan, kan tadi atrium kanan menerima darah yang oksigen. Kalau ventricle kanan mengepam darah yang oksigen lah ke paru-paru. Kalau atrium kiri menerima darah kaya oksigen, ventricle kiri mengepam darah kaya oksigen. Ini sama lah. Cuma atrium menerima, ventricle menghantar. 30. Tengok rajah ni, dia bagi sistem rangka, dia nak apa ni? Nama tulang. Nama apakah X dan Y? X apa dah? X. Femur. Ini boleh ingat lah, semua boleh ingat. Femur. Okey, bahagian betis dia ada tibia dengan fibula. Tibia dia besar. Tibia orang pakai rotan besar sikit. Tibia besar. Tapi dia Y ni ialah tulang yang kecil. Tibia, fibula. Fibula lah. Ni C jawapan dia. Antara berlabel A, B, C dan D, manakah fungsi sebagai pusat metabolic cell? Metabolic cell ialah kat sini B. Bahagian B. B ni apa dia ni? Nucleus. Luar sikit daripada B, padan sel. Ni yang ni apa dah? Kena ingat ni. A, D, semua kena ingat. 32. Rajah 9 menunjukkan sebahagian sistem rangka manusia. Apakah klasifikasi tulang H? Klasifikasi tulang dia ada panjang, pendek, leper, tak sama bentuk. Yang ni tulang nama apa ni? Bagus. Boleh ingat lagi. Scapula. Tulang leper. Nama apa? Tulang leper. 33. Maklumat berikut menggambarkan proses yang berlaku dalam sistem tenaga. Menghasilkan bahan kimia melalui pemecahan makanan yang tidak lengkap kepada asid laktik. Tidak memerlukan oksigen dari luar. Menghasilkan tenaga di antara 10 atau 90 saat. Nampak ni? 10 saat dan lebih sehingga 90 saat. Bukan 90 minit lah. 90 saat. Lebih daripada 10 saat atau 90 saat. Okey, dari segi masa ni pun dah kita boleh detect dah apa jenis sistem tenaga ni. Lepas tu dia tak perlu oksigen. Dari segi masa kita dah boleh detect dia ialah sistem tenaga anaerobik laktik. Laktik. 34. Maklumat berikut menerangkan ciri-ciri fasa latihan. Fasa latihan dia ada 2 fasa. Satu peringkat fasa persediaan, fasa pertandingan. Fasa persediaan dia ada fasa persediaan umum dengan fasa persediaan khusus. Okey, asalnya fasa persediaan. Tapi dalam fasa persediaan ada persediaan umum, ada persediaan khusus. Lepas tu fasa pertandingan. Fasa pertandingan ada pra-pertandingan dengan pertandingan. Fasa, okey. Kita tengok balik info yang dia bagi. Membina daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot dan kekuatan asas. Dia tak ada pun sebut berkaitan dengan kemahiran berkaitan dengan sesuatu sukan. Latihan ni dia buat hanya untuk bina kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan asas. Isi padu latihan dia 85% hingga 1%. Intensiti latihan 40% hingga 70%. Jangka masa lebih kurang 6 hingga 14 minggu. Okey.
Yang paling senang kita detect ialah tak ada langsung sebut kemahiran sukan langsung. Kod lah dia kata nak kuasai kemahiran asas ke berkaitan dengan sesuatu sukan, tak ada. Dia hanya ni adalah persediaan umum. Atlet secara umumnya perlu yang ni, kecergasan ni. 35 pergerakan asas mereka yang menggunakan sendi paksi. Sendi paksi. Sendi paksi. Yang ni daripada bawah dia angkat naik atas. Kat bahu ni sendi lesung. Yang ni dia bergerak pada pergelangan tangan, sendi gelunsur. Yang ni pun dia buat sirkumdaksi ni. Dia buat putaran ni, sendi lesung. Yang ni dia hanya gerakkan tangan dan lengan, pusingkan tangan dan lengan, iaitu yang melibatkan sendi paksi. Ni jawapannya B. 36. Ada sikit lagi pengiraan seorang atlet berumur 20 tahun menjalani latihan anaerobik hingga meningkatkan kadar denyutan jantung, latihan sebanyak 172 denyutan seminit. Berapakah pula kemungkinan peratus intensiti latihan atlet tersebut? Cara dia ialah ambil apa? Ambil try jawapan ni. Try jawapan ni. Dia yang pertama kita kena tahu kadar denyutan jantung maksimum manusia. Ni saya nak buat ni, pengiraan 220 denyutan seminit. Ini maksimum. Manusia dia tak akan lebih daripada 220 denyutan seminit maksimum. Dia buat latihan paling maksimum pun denyutan jantung kita ni boleh berdegup ni paling banyak ialah 220 denyutan saja. Kalau lebih daripada tu boleh rosak. Rosak ni maut lah. 220. Umur dia berapa? Umur dia 20. 220 kena tolak dengan 20, tinggal 200 ya. Ni simple je. 200. Tinggal 200 lah. Tinggal 200. Kita buang ni senang. Yang 220 tetap ni lah. Tetap. Tolak 20 umur dia. Tinggal 200. Jadi kita nak cari bagi dapat 172 denyutan seminit. Kita try tengok. Kita ambil daripada bawah lah. 86 bahagi 100. Bahagi 100. Saya nak buat ni payah kat sini. Bahagi 100. Tu darab dengan 200. Cuba try. Dapat tak 172? 86 bahagi 100 darab 200. Dapat 172. Ni jawapannya D. Jawapannya D. 37. Sebiji peluru yang dilontar mencapai laju maksimum sebanyak 200 meter per second dan momentumnya ialah 100 kg. 100 kg ni berat. Berapa pula jisim bola tersebut? Sekarang ni kita nak cari jisim berat bola. Nanti boleh semak formula yang ada dalam buku teks. Dia simple je. Kita ambil 100 bahagi 20. Tapi apapun tengok formula dalam buku teks nanti ada. 100 kg bahagi dengan 20. 100 bahagi 20 kita akan dapat 5 kg. 5 kg. Nombor 38. Pelari pecut 100 meter mempunyai berat 70 kg. Semasa larian beliau boleh mencapai laju
11 per second. Berapakah momentum pelari terkejut itu? Okey, yang ni formula dia tuai bagi. Ya. M ni momentum, berapa dia nak momentum, formula dia M darab dengan V. Momentum 70 darab dengan 11. Velocity dia 11. 70 darab 11. Dapat berapa? 70 darab 11. 770. 770. 39. Raja 10 menunjukkan beberapa aktiviti latihan bebanan. Okey, tengok ni. Nanti kalau dia tanya bentuk-bentuk aktiviti latihan bebanan, inilah di antaranya. Di antaranya ni. Di antaranya. Latihan bebanan. Menggunakan tangan, aktiviti yang mereka menunjukkan otot bicep bertindak sebagai agonis dan otot tricep sebagai antagonis. Tolong ingat balik, agonis ni ialah otot penggerak utama. Agonis ialah otot penggerak utama. Antagonis, otot yang berlawanan dengan dia yang membantu pergerakan tersebut. Okey, kita tengok. Yang mana dia nak? Yang ni bicep penggerak utama ni. Bicep penggerak utama. Bicep penggerak utama. Okey, yang mana? Bicep penggerak utama. Lepas tu tricep sebagai antagonis, iaitu membantu dia. Jadi jawapan kat sini ialah dah tentulah ni bicep ni atas ni. Atas ni. Waktu dia angkat dumbbell ni, bicep ni yang sebagai agonis. Dia adalah dia yang penggerak utama, menarik untuk mengangkat beban dumbbell ni. Jadi jawapan dia A. 40. Darjah sebelah menunjukkan satu bahagian dalam sistem rangka. Bahagian bertanda X dan Y adalah berkait dengan X, Y. Berkait dengan pelvis, cartilage, ligament. Yang pertama, dia menghubungkan apa tu? Menghubungkan tulang dengan tulang. Hubungan tulang dengan tulang apa dia? Ligament. Lepas tu, lagi satu, Y. Y tu bahagian tengah tu. Cartilage. Cartilage dengan ligament B. B. Okey, untuk hari ini kita bincang sampai soalan nombor 40. Lepas ni teruskan menjawab soalan objektif. Lepas tu kita akan bincang semula. Semoga pada hari ini semua mendapat manfaat daripada hasil perkongsian maklumat pada hari ini, cara menjawab, ulang kaji balik. Jadi ambil kesempatan ni sebaik mungkin untuk kita kuasai teknik menjawab soalan objektif, untuk kita memahami semula tajuk yang lalu, dan insya-Allah kita akan berjaya untuk mencapai kecemerlangan ataupun prestasi yang tinggi dalam mencapai keputusan sains sukan dalam SPM nanti.